Okay, absolute value. Absolute value on the real number line, the distance of a number x from 0 is called the absolute value of x and denoted by absolute value of x. Okay. So, katalah dia garis nombor. Okay. Ni paksi X, ni paksi Y, sini origin. Okay, kita ada titik kat sini. Titik kat sini koordinat dia X kosong. Okay, kalau saya tanya jarak, apa jawapan awak? Berapa unit saya tahu? Kalau ikutkan jarak dia. X unit. X. Okay. Lepas tu kita ada koordinat sebelah kiri. Sebelah kiri sebabkan dia duduk sebelah kiri, so negatif X kosong. Tapi bila saya bercakap tentang jarak, jarak dia berapa jarak daripada origin tu? X unit juga. X unit juga. So maksudnya awak ke kanan ke, awak ke kiri ke, dia punya jarak tetap sama. Okay, itu sebabnya kita panggil sebagai absolute value. Absolute value tu adalah jarak. Okay. Sekejap. So kalau awak ingat, okay, distance. So distance adalah absolute value of x. So kalau formula jarak, ingat tak formula jarak dia? X tolak kosong squared tambah kosong tolak kosong squared. Maksudnya daripada origin ni kosong squared. So dia akan jadi x squared. Okay. So yang saya nak awak hafalnya, okay, absolute value ni dia sama maksudnya dengan assert x squared. Okay. Dan dia boleh jadi dua muka. Dia boleh jadi x, okay, koordinat dia boleh jadi x, koordinat dia pun dia boleh jadi negatif x. Tapi bila keadaan dia akan jadi x? Bila kedudukan dia lebih besar atau sama dengan kosong. Bila masa dia jadi negatif x? Bila masa apa? Dia lagi kecil daripada kosong. Dia lagi kecil daripada kosong. So yang ini dikatakan definition of absolute value. So saya nak awak hafal dan fahamkanlah. Okay. Hafal dan hadamkan. So dia datang daripada formula jarak, maksudnya absolute value of x tu dia boleh jadi assert x squared. Dan juga dia boleh jadi dua muka. Okay, maksudnya macam dia dalam dua muka lah absolute value ni. Dia boleh jadi positif x, dia boleh jadi negatif x. Tapi dia ada keadaan. Masa bila dia jadi positif? Bila dia lebih besar atau sama dengan kosong. Bila masa dia jadi negatif, bila dia kurang daripada kosong. Okay, itu absolute value. Kalaulah saya uji awak, okay, absolute value of x tambah 3. Macam mana awak definekan dia? Dia sama dengan apa? Ikut sebiji-sebiji kat atas tu. Assert apa? X tambah 3 square. Lepas tu dia boleh jadi apa? Macam mana?
Maksudnya X tambah 3 kita sekarang ni adalah yang seketul dalam ni. So dia boleh jadi macam mana? X tambah 3 dengan negatif X tambah 3. Okey, so dia akan jadi X tambah 3 dengan negatif X tambah 3. Okey, bila masa dia jadi X tambah 3? Bila masa dia jadi X tambah 3? Bila X tambah 3 lagi besar or equal to 0. Pandai. So, X tambah 3 tu satu highlight, seketul highlight semua. So, bila X tambah 3 lebih besar atau sama dengan kosong. So, dia highlight X tambah 3. Tapi sebabkan kita nak nilai X juga, so kita akan buat adjustment lah. Maksudnya kalau saya tinggalkan X tu sorang-sorang, X lebih besar atau sama dengan untuk Negatif case 3. negatif 3. Okey, bila masa dia jadi negatif X tambah 3? X tambah 3 less than 0. X tambah 3, warna kuning tu sahaja. Nampak dia punya compare dengan yang atas tu. Bila X tambah 3 tu kurang daripada kosong, maksudnya X kurang daripada negatif 3. So yang ini contoh. Okay. So ini contoh dia. Contoh definition. Okay. Dia punya general memang dalam sebutan X, tapi bergantung kepada soalan. Kalau soalan dia kata nak absolute value X tambah 3, macam itulah yang awak define dengan tulisan merah ni. Okay. So yang ni nampak dia dah ada bawah ni. Absolute value can be written as, okay, ni simbol dia yang tiang tu, maksudnya sentiasa positif tu. Okay, dia boleh jadi A, dia boleh jadi negatif A. Tapi bila masa dia jadi positif, dia maksudnya bermuka-muka lah. Depan orang ni dia baik. Belakang orang ni, dia mulalah dia ngata-ngata. Macam itulah kiranya. Dia akan jadi positif bila A lebih besar atau sama dengan kosong. Dia akan jadi negatif bila A tu kurang daripada kosong. So yang ni dikatakan macam talam dua muka. Kalau ada kawan awak yang jenis talam dua muka ni, awak panggil dia absolute value. Okay. So yang bawah ni tadi definition yang satu lagi tu, maksudnya dia datang daripada apa? Dia datang daripada jarak. Okay, yang tadi tu lah. Okay. Properties of absolute value. Okay, absolute value of A lebih besar atau sama dengan kosong. Maksudnya dia boleh jadi kosong ataupun positif. Absolute value of A sama dengan absolute value negatif A. Kalau absolute value A tambah B, kalau kita kalikan dalam tiang tu pun dia tetap sama nilai. Tolak pun sama juga. Okay. Sebab kalau 7 tolak 3 dapat negatif 4. Negatif 4 pun dapat positif. 7 tolak 3 dapat positif 4. Absolute value positif 4 tetap 4. So 3 tolak 7 yang dapat negatif 4. Negatif 4 pun jadi 4. So dia sama je. Kalau hasil darab dalam absolute value ni maksudnya kita boleh pisahkan. Kalau hasil bahagi pun kita boleh pisahkan atas bawah. So ini properties dia. Okay. So definition, absolute value of X equals to A. So equation is equivalent to X equals to A. X equals to negative A. Okay, saya nak awak tambah nota tu kat bawah tu sikit. Okay. Absolute value equation. Okay, ini dia punya equation, equals. Kita ada yang pertama, okay, absolute value of X equals to A, di mana A ni adalah nombor sahaja.
Maksudnya absolute value of X equals to 2, equals to 7. So dia nombor je. Kalau yang ini awak guna definition yang talam dua muka tu. Okay. Kita akan guna definition yang talam dua muka. Pasal atas negatif, bawah positif. Atas positif, bawah negatif. Tertib dia lah. Okay. So yang ni yang dikatakan contohnya. So contoh, kalau dia minta absolute value of X equals to A. Yang ni yang talam dua muka tu. So yang ini yang boleh jadi X, yang ni yang boleh jadi negatif X. So kita akan selesaikan X sama dengan 3. Satu lagi, negatif X tu pun kita samakan dengan 3. Tapi kita akan dapat X sama dengan negatif 3. So jawapan kita X sama dengan 3, X sama dengan negatif 3. Okay. Dan hasil daripada jawapan tu, okay. So nilai X yang dapat tak payah recheck. Okay, so awak tak payah recheck. Okay, yang kedua, kalau awak jumpa absolute value of X equals to A, tapi dekat bahagian sini ada X. Awak akan tengok. Okay, untuk yang ini, kita guna definition, sama juga definition dalam dua muka tu. Okay. Tapi untuk yang ini, nilai X kena recheck. Maksudnya masukkan balik dalam soalan tu. Awak kena make sure left hand side sama dengan right hand side. Okay. So yang ni keadaan kalau sebelah tu ada X. Okay. Dan kita ada satu lagi situasi, absolute value sebelah sini pun absolute value. Maksudnya kita punya absolute value both sides. Okay. Kalau soalan absolute value both side ni, kita guna definition. Awak akan ambil definition yang, kan kita ada dua definition tu. Mana tadi? So kita ambil definition yang absolute value of X sama dengan sert X squared. Kita pakai yang itu. Okay. Then squaring both side. Tapi apa tu selesaikanlah. Tapi yang ni pun tak payah recheck. Okay, sebab dia absolute value both side. So kita ada 3 case. Okay, yang sebelah tu nombor sahaja ataupun sebelah tu ada X ataupun dua-dua tu absolute value. Okay. So kalau awak tengok nombor 12 tu, A tu, dia kategori mana? 12A tu. Dia case yang mana? Kes yang pertama. Okay. So ini case yang pertama, A. B, case yang mana? Yang both side ada X. Case yang kedua, dia yang dia ada X tapi sebelah tu sahaja yang absolute value. Ini B, case yang kedua. C, case yang mana? C, case yang ketiga. Okay, awak tengok dalam nota tu, C, case yang ketiga.
So nampak saya dah bagi semua tu dalam YouTube. Dalam ni ada dalam YouTube official. Macam mana kita handle tiga-tiga kes tu. Okay. D kes yang mana? Kalau D kes yang mana awak rasa? 1, 2, 3. 1. 2. Satu. 1. E? 1 juga. 1 juga. 1 juga. F? 2. 2. G? 3. 3. So ada kes dia. Okay, dia kita selesaikan D, E, F tu. D, E, F, G. Okay, yang ni dah screenshot ke apa ke? Dah. Okay, A, B, C, tengok YouTube. Tengok YouTube tu. Awak tahu tak susahnya nak buat YouTube tu. Dengan nak cakap orang putihnya, beli gadgetnya, dengan berapa delete-nya. Rekod balik, delete, rekod balik, set suara anak masuk, semua ada. So, tengok. Okay, D. Kalau ada macam ni, okay, yang ni dia hasil darab tau. Yang ni 2 ketul ni. So, yang ni hasil darab. So, awak susun dulu bagi absolute value ni sorang-sorang. Okay, senangnya kita susun dulu bagi absolute value tu sorang-sorang. Maksudnya 4 tu kita boleh bahagikan dengan 12 tu. 12 tu boleh bahagi dengan 4. So akan tinggal absolute value x minus 3 sama dengan berapa? 3. 3. Okay. So yang ini yang talam 2 muka ni saya kata ni. Okay. Maksudnya muka dia yang pertama dia ada muka positif. X tolak 3 sama dengan 3. Satu lagi dia ada muka yang mana? Negatif. X minus 3 sama dengan 3. Nampak tak? Satu positif, satu negatif. Dia bukakan. Satu dia jadi positif, satu lagi dia jadi negatif. So daripada sini kita adjustkan, tinggalkan X sorang-sorang. So kita dapat X sama dengan apa? 6. 6. Satu lagi negatif X tambah 3. Okay, buka lah kurungan tu. So negatif X sama dengan apa? 0. So X sama dengan 0. 0. So kena recheck ke tak ni? Tak payah. Tak. Okay, good. Okay, E. Okay, macam mana kita nak arrange dulu? Dia jadi apa? Pindah kanan. 8 tolak 2. 8 tolak 2 sama dengan apa? Sama dengan 6. Okay. Lepas tu? Apa yang talam 2 muka sini? Y tambah Y 5. tambah 5. Satu lagi? Negatif Y tambah 5. Okay. Okay. Susunkan. Dapatkan Y sorang-sorang. So Y berapa? 1. Okay, sebelah lagi. Kira saya tak nak tunjuk. Negatif 11. Negatif 11. Alright, good. Okay, next. Madam, nak tanya. Ya. Kan ke dekat YouTube kan dia buat last jawapan dalam solution set. Kalau kita tinggal je macam tu. Okay, seloknya solution set lah. Oh, okay. Okay, solution set. Okay, ini nombor single number. So single number, ingat tak saya pernah terang awal-awal tu, kalau single number kita pakai curly bracket. Okay. Ya Rabbana. Okay.
solution set. Curly bracket maksudnya nombor 0,6. So curly bracket sebab single number. Maksudnya dia integer sahaja. Nombor-nombor bulat. Kalau awak buat 0 hingga 6, so yang ini dah nampak daripada 0 sampai 6. So salah. Maksudnya tengah-tengah antara 0, 6 tu pun semua kita ambil. So kita tak boleh pakai bracket ni. So dia just sekarang ni nombor dia 0 dan 6. Macam tu. 2 biji je tu. Okay. So kita pakai curly bracket. So yang ini pun solution set. Biasakanlah. Okay. Walaupun kadang-kadang yang atas tu pun diterima juga. Tapi kalau buatnya pada tahun awak ni, ketua pemeriksa tu kata tiba-tiba saya nak dalam solution set. So naya je. Baik kita biasakan buat. So negative 11, 1. Curly bracket. Itu je. Okay. Boleh kan solution set ni? Nak tulis? Boleh. Okay. Okay. F. So F sebelah tu dah memang absolute value dah. Okay, tak ada apa pun dekat atas sebelah dia. Dia just ketul dia je. So yang ni pun seketul ni. Okay, yang ini 2 ketul. Ikutkan. Dia macam ni. Okay, so kita buka lah dia punya tiang tu. Buatlah definition. Dalam 2 muka tu. So kita ada 5x tambah 3 sama dengan 2x tambah 9. Satu lagi or negatif 5x tambah 3 sama dengan 2x tambah 9. Okey, selesaikan sampai dapat x sahaja. Berapa dapat nilai dia? Dapat berapa x? 2. Sini 2. Sebelah sini Negatif 6/7. salah. Negatif 12/7. Negatif 12/7. Okey, untuk kes yang macam ni apa kita kena buat? Kena recheck. So awak kena recheck. Sebab apa awak kena recheck? Sebab ada X. Kat sebelah kanan tu. Okay, dia ada X sebelah kanan tu. Okay, maksudnya awak kena recheck dulu. Ambil yang when X equals to 2. Kita masuk balik dalam soalan asal. 2 darab 2 tambah 9. So 5 darab 2, 10. So 13 tambah 3. Yang ini 4 tambah 9 pun 13. Absolute value 13 pun 13. Okay, so yang ni left hand side sama dengan right hand side. Okay, pas. Okay, ganti pula when x equals to negative 12/7. Okay, masukkan dalam soalan. Tambah 3. Okay, ni sebelah kiri dia. Sebelah kanan dia. Okay, 2 darab negatif 12/7 tambah 9. Okay, yang ni dapat berapa? Absolute value berapa? Negatif 57. Negatif apa? Negatif 57. 57? negatif 39/7. Negatif 39/7. Saya salah dengar tadi. Negatif 39/7. Tadi yang mula-mula tadi sebut negatif 39 ke? Tak madam. Saya salah masuk calculator. Okay. So, betul-betul lah masuk kalkulator. Pakai kalkulator dah pun. Yang sebelah 39/7. 39/7. Okay.
memanglah nampak sebelah tu ada negatif tetapi dia ada tiang. So kalau absolute value negatif 39/7 dia akan jadi apa kalau kita buka tiang tu? Dia kan sentiasa positif. So dia akan jadi 39/7 jugalah. So awak akan dapat juga left hand side sama dengan right hand side. So maksudnya dua-duanya kita accepted. Bila dah dapat dua-dua confirm, baru kita tulis dalam solution set. Yang inilah gunanya solution set. Kita nak stresskan jawapan akhir. Sebab kadang-kadang jawapan tu ada salah satu je. So kita tulis, kata dua-dua tu diterima. G. Okay, yang ini case yang ketiga yang ada absolute value both side. Okay. Kalau ada absolute value both side, saya kata pakai definition yang mana? Yang ketiga. Apa definition yang ketiga tu? Set X square. Definition of X sama dengan X squared. So kita pakai definition yang ni. So sekarang ni tapi kita punya bukan X je. X tambah 4. Sini 3X tolak 10. Okay. So maksudnya yang ini kalau guna definition dia akan jadi set X tambah 4 square. Yang ini kalau guna definition dia akan jadi set 3X tolak 10 square. Okay. Lepas tu apa saya kata? Nak selesaikan ni. So kita akan squaring both sides. Sebab kita nak hilangkan set tu. Okay. So yang tadi tu. Okay, baru kita squaring both sides. Yang ni yang dikatakan squaring both sides ni. So set akan hilang lah. Sebab kita squaring both sides. Makanya yang tinggal hanya X tambah 4 kuasa 2. 3X tolak 10 kuasa 2. So yang ni kembangkan dia. Okay, X tambah 4 kuasa 2. Dapat apa? X squared tambah 8X tambah 16. tambah 16. Okay, yang sebelah kiri tu, sebelah kanan tu 9X squared Tolak 60X tambah 100. tolak 60X tambah 100. Okay, susunkan dia. Saya nak depan X squared tu positif. Maksudnya semua ni bawa ke sana. Sebab 9 tolak 1. So awak kena pastikan depan X squared tu positif lah. Untuk kuadratik biasakan depan X squared tu positif. Dapat berapa? Yang paling habis kecil dia sekali. 2X kuasa 2 tolak 17X tambah 21. Okay. Lepas tu, apa yang memang sebut kuadratik je kita akan buat factorize. So dapat apa? X tolak 7, 2X tolak 3. Alright. So maksudnya nilai X equals to 7 ataupun X equals to 3/2. So untuk yang ni perlu recheck tak? Tak payah. Tak payah. Alright. So ini contoh absolute value equation. Okay, equation sebab ini equation tengah ni. Ini adalah contoh-contoh absolute value equation. Okay, next kita akan pergi ke absolute value inequalities. Yang ini dia tough sikit. Tadi equation senang. Macam awak belajar linear equation. Quadratic equation. Tapi kalau quadratic inequalities, kita kena buat graf tu. Kena tengok pula nak lorek kiri kanan.
lawat kawasan ke ni? Okey. Kita ada 4 keadaan. Absolute value of x less than a, absolute value of x less than equals to a, absolute value of x greater than a, absolute value of x greater than or equals to a. Okey. Nak pecahkan dia. Pecahkan dia bukan macam senang-senang apa yang macam atas tu. Tapi dia tetap sama juga. Okey. Yang ini tetap saya define sebagai talam dua muka. Okey. Dia tetap talam dua muka. So maksud dia, macam mana kita nak pecahkan dia? Okey. Mula-mula sekali dia jadi x. Satu lagi dia akan jadi negatif x. So sini less than a, sini akan jadi less than a. Okay. So negatif x less than a. Bila saya nak x kan sorang-sorang, apa kita kena buat? Tukar sign. Dia akan jadi negatif a. Tapi kita kena tukar sign. Yang ini yang saya takut ni. Awak kena alert. Dan satu lagi awak kena alert, dia ada middle operation. Okay. Dia ada middle operation. Semua ni sama je. Okay. X less than equals to A. Satu lagi negatif X less than equals to A juga. Satu positif, satu negatif. Tapi sini kalau kita positifkan, kita kena tukarkan sign dia. Okay. Dan dia ada middle operation juga. Kalau bawah, define dia jadi macam mana? X, negatif X. Ikut sahaja. Kalau dia kata greater, greater lah. Dua-dua greater. So sini, sebab dia negatif X, saya nak jadikan X sorang-sorang. So X macam mana? Less than A. Negatif A. A tu kena darab dengan negatif lah. Dia ibarat macam semua ni kita darab dengan negatif 1. So kita darab dengan negatif 1. Darab ke bahagi ke. So bila kita darab dengan negatif 1, kita kena tukar sign. Less than A. Dan dia ada middle operation. Okay, kita biasakan buat dia punya pecahan ni dulu. Okay. Sekarang ni nak tentukan middle operation. Untuk awak tentukan middle operation, siapa tengok YouTube? Apa tips dia? Tak tengok YouTube lagi ya? Pertama, kalau kita baca absolute value of X less than A. Okay, less than dibaca less n. Okay, dia bunyi dia macam less than tapi dia nak seakan-akan less n. So, kita bukakan dia, okay, dia tetap jadi ni middle operation saya buat color hijau. Okay,
Dia tetap jadi X less than A, less than, lepas tu yang tadi apa tadi kita buka? Greater than negative A. So ini middle operation akan jadi N. N maksudnya intersection. So nanti kena buat garis nombor balik, number line. Lepas tu lorek kawasan yang bersilang. Tu dia masih. Ataupun kalau absolute value of X greater than A, macam mana tadi kita buka kalau greater than A tu? Di bawah tu. Kita akan dapat X greater than A, X less than negative A. Tengok balik kita buka definition ni. Middle operation dia. Okay. Kalau tips dia dibaca Greto. Itulah konon yang nak bagi ingat. So maksudnya dia punya middle operation dia O. O ni maksudnya apa? Union. So nanti buat garis nombor, buat number line. Lepas tu lorek kawasan. Kalau union kita akan lorek kawasan yang mana? Kalau yang ni double line, bersilang tu maksudnya double line. Yang ada line. Tak kisahlah single atau double. Macam tu. Okay, maksudnya dia mesti ada garis nombor. Dia akan wujud balik garis number tu. So kalau dia ada equals, equals lah. Ataupun ada juga yang kata gola. Ingat gola. Apa yang awak rasa kaitan gola ni? Maksudnya greater. Kita akan pakai O. Kalau ini less, kita akan pakai N. N. Pun boleh juga. Ini tips dia. Okay. Gola lah. Kalau senang. Ingat gola. Banyak tips dia. Okay. A, YouTube. B, YouTube. Okay. C. So yang ni yang talam dua muka ni. So talam dua muka ni yang kita pecahkan dia. So kita akan jadikan dia 1, 3T tambah 4. Satu lagi. Satu lagi. Negatif 3T tambah 4. Okay. So yang ini kita tiru je dulu. Okay, untuk mula-mula ni kita tiru je. Okay, cuma middle operation ni. Dia kena ada. So ini middle operation. Sekarang ni kita nak pakai apa? N ke O? O.
So sebab dia greater, go. So dia bahagian go. So greater pakai O. Okay, yang ini dua petak ni okay, awak guna selesaikan. Ini adalah linear inequalities. Okay. So awak rujuk linear inequalities. Page berapa linear inequalities ni? Page 6 sampai 8. Macam mana awak nak selesaikan linear inequalities? So rujuk. Okay. Kotak yang pertama, macam mana kita buat? 3T tolak T, bawa sebelah. 2 tolak 4. So 3T tolak T, 2T. 2 tolak 4, negatif 2. So kita bahagi dengan 2 pula. So T sama negatif 1. Simbol tukar ke? Tak. Tak tukar. Sebab apa tak tukar? Sebab dia dah positif. So tak tukar sebab dia positif. So dia kekal. Sebab bahagi positif. Okay, yang sebelah sini pun sama juga. Macam mana awak selesaikan linear inequalities tu? Negatif 3T tolak 4. T tambah 2. Okay, rearrange. 3T tolak T. Negatif 4T. 2 tambah 4. 6. Okay, so sekarang ni kita kena bahagi dengan negatif 4. So dapat berapa? Negatif 3/2. T less than equal negatif 3/2. Okay, sebab apa less than? Sebab bahagi negatif. Tukar. Okay, sebab bahagi negatif. Very good. Okay, lepas tu kan saya kata tadi, lepas tu awak kena buat garis nombor. Nak lorek kawasan. Okay, yang ada line. Sebab dia O, so kita akan lorek kawasan yang ada line. Dia kena buat garis nombor lah. Sebab dia kita nak turunkan O ni. So ini tambahan dia, buat garis nombor. Negatif infinity sampai infinity. So kita ambil dulu yang pertama ni. T lebih besar daripada negatif 1. So kita ada negatif 1. Lebih besar atau sama dengan. Okay, buat. Macam mana kita belajar buat garis nombor? Yang color orange tu. Kan? Dia M dark dot, anti dot, semua awak kena tengok balik. Okay. Lepas tu, yang ini pula. Kita pakai color apa ni? Kawan ni pula. So, T kurang daripada negatif 3/2. Negatif 3/2 duduk sebelah kiri negatif 1 ni. Tapi dia kurang. Okay, so anak panah dia pergi sampai negatif infinity. Okay, O maksudnya union. Union, kita akan lorek kawasan apa? Lorek semua yang ada line. So baru kita punya jawapan akhir kita. Okay, macam mana kawasan yang pertama tu? Macam mana baca kawasan yang pertama? Open interval negative infinity Sampai? until negative 3/2 close interval. Sebab apa close interval? Sebab dia dot. Okay. Lepas tu?
Ada gap. Union, So kalau ada gap, letak union. letak union. Okay, bukan union sebab atas tu. Union atas tu operasi. Tapi bila kita tengok jawapan bawah, kalau ada gap je letak union. Sambung. Apa kawasan yang kedua? Closed interval -1 until infinity, open interval. Okay, good. Okay. Yang ni kalau dalam solution set, macam mana tulis dia? Itu dalam dia punya interval form. Macam mana solution set? Ingat tak? Dia punya pattern dia ada X double dot. So baru kawasan yang ni macam mana kita tulis? Dalam bentuk inequalities. Lebih besar sama dengan negatif 3/2 lebih kecil. Dia sebenarnya negatif infinity. Lebih kecil daripada X. Lebih kecil atau sama dengan negatif 32. Tapi saya kata yang ini kita tak tulis. Yang infinity. So kita ambil yang mana je? X less than or equals to negative 3/2. Union untuk sebelah sini. Macam mana kita tulis? X greater than or equal to -1. Okay, good. Okay, itu dalam solution set lah. Solution set tu maksudnya dia dalam bentuk inequalities. Okay, try lagi. Okay, yang ni ada dua. Yang ni seketul. Yang ni seketul. Rearrange dulu. Bagi absolute value tu sorang-sorang. So maksudnya dia jadi 3U tambah 8. Apa? 10. Yang belah Greater kanan. than equals to 10. Okay. Define dia. Buka definition. Jadi apa? Sebut kat saya tulis dah. Mula-mula dalam dua muka tu. 3U tambah 8. Okay. Sebelah situ salin dia. Sebelah lagi? Negatif 3U tambah 8. Tetap juga greater than equals to 0. Okay. Middle operation sekarang ni. Middle operation. Greater. Gola. So ini go. Greater, so dia O. Okay. So kita selesaikan kotak ni. Okay, selesaikan kotak ni. Sampai dapat U tu sorang-sorang. Macam mana awak selesaikan linear inequalities? Saya kata rujuk page 6 sampai 8 dah. Dapat apa? U greater and equal to over 3. Greater than or equals to? 2 over 3. 2/3. Okay, sebelah sekian kanan. U less than equal to negative 6. Okay. Lepas tu kita kena buat apa? Ingat ni. Garis nombor. Kita nak buat operasi ni. Sebab ini operasi tau. Ini adalah operasi. So operasi tu maksudnya kita kena selesaikan lah. Okay. So kawan ni.
U lebih besar atau sama dengan 2/3. Dark dot. Okay. Dia lawan dengan yang ni pula, color purple. U kurang daripada -6. -6 duduk sini. So kurang. Okay. O maksudnya union. Kita nak lorek kawasan mana? Yang ada line. So yang ada line. Tak kisahlah dia bertindan ke tak, kita akan lorek yang ada line. So apakah jawapan akhirnya yang ada line tu dalam bentuk interval? Open interval negative infinity to -6 close interval. Union close interval 2/3 to infinity open interval. Okay, good. Okay, solution set pun samalah buat cara solution set. Okay. Cepat-cepat salin, snap gambar ke. Okay. Yang ini. Okay, yang ini. Okay. Awak boleh mudahkan. Okay. Tak semestinya, tapi kita boleh mudahkan dia. Maksudnya kita boleh samakan pembawah. So yang ni per 1. So atas bawah ni darab dengan 5. So 5 tolak X per 5. Kita buat macam tu. Okay. Kan hukum absolute value. Dia jadi macam ni kalau hasil bahagi. Kan. So yang ini maksudnya absolute value 5 dapat 5 lah. Okay. Yang ini kita boleh cross product. Sebab tahu 5 tu positive number. Yang tak boleh kalau X. So bila kita cross product, kita akan dapat apa? So 9/5 darab dengan 5 tinggal apa je? 9. 9. 9. Dia punya tanda tengah tu tukar ke tak? Tak. Ha? Tak. Tak ke tukar? Sebab dia darab dengan 5. 5 tu positif. So kalau positif tanda Tak tukar. kekalkan dia. So less than. Okay, start daripada sinilah awak akan define. So ini talam 2 muka. So talam 2 muka kita 5 tolak X. Satu lagi negatif 5 tolak X. Okay, so less than 9 betul lah. Kita ikut je. Middle operation. N. Operation. So ini adalah la. Okay, less n. So dia n. So tengah dia adalah n. Okay, tapi settle dulu yang ni. Kotak kiri dengan kotak kanan ni kita settlekan dia dulu. Saya dapat X sorang-sorang. Saya dapat apa? X more than -4. Alright. Sebelah sini? X less than 14. Okay, good. Lepas tu, jangan lupa buat apa? Number line. Number line. Mesti ada number line lepas dia ni. Okay. So, kawan ni X more than -4. So, -4. More than empty dot. Sebab apa empty dot? Sebab sign dia tak ada equal. Okay, good. So, sini less than 14. 14 duduk tang sini. Okay, pun empty dot juga. Then,
Kawasan berlorek nak ditentukan. N maksudnya bersilang. So kita akan lorek kawasan yang mana? Yang ada double line je. Double line je. So apa kawasan double line tu? -4 to 14. Bracket. Open interval. Dah. Macam tu lah. Okay, try F. Saya tak nak buat kan, korang buat kan sampai dapat jawapan. Korang tengah buat apa ni? Madam, Ya. jawapannya close interval 3/5 until 9/5 close interval ke? Ya, pandai. Okay. Bagi kat saya kalau yang dah lepas rearrange tu je. Lepas rearrange, dapat macam mana? Saya nak 6 tolak rearrange. X less than or equal to 3. Okay. Lepas tu macam mana buka dia? 6 tolak 5X less than or equal to 3. Lagi satu, negatif 6 tolak 5X less than or equal to 3. Middle operation. N. Very good. Sini dia jadi sampai apa? Dapat X greater than or equal to 3/5. Sebelah sini. X less than or equal to 9/5. Lepas tu kena buat Number line. number line. Okay, buatlah. Okay, settle dah. Chapter 3. Okay, kemaskan balik, completekan. Okay, chapter 3 ni dia masuk dalam awak punya UPS 2 tu nanti. So, complete siap-siap bagi senang nak study. So, esok kita pergi ke chapter 4 lah. Lepas tu quiz, saya akan buat quiz petang tu quizzes chapter 3 ni lah 3.1, 3.2 sekali harung saya buat. So prepare malam ni semua benda. Chapter 4 photostat, lepas tu dah siap dah buat. Bukan photostat, kosong je. Okay, that's all for today. Thank you class.